Kesan modul STEAMROD terhadap kefahaman STEM, kemahiran proses sains dan resiliensi akademik pelajar pra-universiti, saya Titiaka binti Jajuri di bawah seliaan Dr. Nur Asniza binti Ishak mempersembahkan tajuk ini. UNDP 2020 telah menyenaraikan bahawa Malaysia kini berada di tempat ke-22 World Talent Ranking 2018 dari 63 negara yang mempunyai tahap pendidikan yang berkualiti. Matlamat Pendidikan Lestari turut menekankan elemen kualiti pendidikan SDG 4 yang menjadi akses kepada pendidikan inklusif modal insight. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 turut mengemukakan 11 anjakan di mana anjakan pertama adalah berkaitan dengan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Gabungan Dasar-Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara di STIN 2021-2030 serta Rangka Kerja 10-10 Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia MyST memperlihatkan trend kepentingan STEM ke arah meningkatkan sumber tenaga yang mahir serta pakar dalam bidang penyelidikan dan industri di Malaysia. Bertitik tolak daripada itu, dasar-dasar dan polisi berkenaan memacu negara ke arah aplikasi STEM, STEAM dan STREAM yang menjana long life learning, menggalakkan kreativiti, merentasi semua tunjang pembelajaran tanpa mengabaikan kepentingan nilai murni dalam kehidupan atau sesama insan. Justru itu, melalui kajian ini, penyelidik telah mengambil inisiatif memperluaskan bidang STEM kepada STREAM bertujuan untuk membina modul STEAMROD Resilience on Demand bagi meningkatkan kefahaman STEM, kemahiran proses sains sekaligus resiliensi akademik pelajar. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita lihat terlebih dahulu situasi kini berkenaan kajian. Bagi modul 1 dan 2, subjek fizik merupakan sebahagian daripada subjek teras utama yang ditawarkan di sistem matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Simple Harmonic Motion merupakan topik ke-9 dan konsep penting bagi pelajar untuk memahami bidang mekanik. Kajian oleh Karif, Dahlan dan Akbar 2018, Obafemi on the Wicked 2013, Iradat dan Alatas 2017 menyatakan ia agak sukar difahami kerana melibatkan persamaan matematik yang agak kompleks dan rumit. Pendapat yang sama juga diberikan dari kajian tinjauan beberapa pensyarah pakar yang berpengalaman berkenaan tajuk ini. Tatli dan Alias 2012 menyatakan bahawa melihat kepada kepentingan topik ini serta kesukaran yang dialami pelajar, Simple Harmonic Motion turut tersenarai dalam eksperimen wajib yang harus dilaksanakan oleh pelajar sebagai usaha bagi membolehkan pelajar membuat penemuan konsep sains secara empirikal bagi topik tersebut. Pembelajaran STEM di Kolej Matrikulasi diimplementasikan menerusi medium kuliah, tutorial dan kelas praktikal. Menurut Michael Goss 2013, pendidikan STREAM adalah pembelajaran berfungsi, gabungan elemen keseronokan, holistik, kontekstual dan kolaboratif. Dari kajian literatur, kajian berkenaan STREAM dan resiliensi oleh Sarah Burgess et al. 2019 serta Saha Nawas dan Satoshi 2021 sebagai contoh adalah berkaitan bidang perubatan. Manakala, kajian berkenaan STREAM dan kemahiran proses sains oleh Wulan Sarwi dan Elena Wati 2020 serta Regasa et al. 2019 adalah berkenaan project-based learning. Malah, kajian berkenaan STREAM dan kefahaman STEM pula adalah berkaitan matematik, jelas memperlihatkan jurang kajian berkaitan STREAM tentang kefahaman STEM, KPS dan resiliensi akademik bagi subjek fizik adalah masih rendah. Oleh itu, keaslian kajian ini terletak pada intervensi STREAM untuk peningkatan kefahaman STEM, kemahiran proses sains dan resiliensi akademik. Baiklah, kita beralih kepada pernyataan masalah dalam kajian ini. Benarkah fizik hanya untuk pelajar pintar dan elit?
Oleh itu, melalui pembelajaran STREAM, pelajar dapat menghayati konsep fizik, boleh mengaplikasikan dan menyelesaikan masalah STEM. Oleh yang demikian, mari kita analisis satu persatu pernyataan masalah yang timbul. Yang pertama, dilihat dari laporan TIMSS 2019, didapati 3 domen utama iaitu pengetahuan, aplikasi dan penaklukan mula mengalami penurunan bermula dari tahun 2019 berbanding tahun-tahun sebelumnya. Tambahan lagi, laporan OECD 2018, Malaysia hanya mencapai tahap 2 iaitu 68% bagi domen literasi saintifik, menyebabkan masalah dari peringkat sekolah ini berlarutan hingga ke peringkat matrikulasi. Dari perspektif laporan kerja calon 5 tahun kebelakangan ini, topik Simple Harmonic Motion turut menunjukkan kelemahan pelajar dalam mengaitkan konsep atau prinsip asas topik tersebut dalam menyelesaikan masalah. Maka, pendekatan integrasi STREAM serta pendekatan pengajaran yang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik untuk mengukuhkan pembentukan konsep kefahaman STEM diperlukan. Dari 8 aktiviti eksperimen, 41% guru di Malaysia melaksanakan 4 aktiviti dan ke atas. Namun, masih mendapat skor yang rendah. Didapati, Malaysia hanya mencapai skor 451 berbanding dengan purata antarabangsa yang menjalankan 27% dan mendapat skor yang lebih tinggi iaitu 492. Manakala Singapura yang hanya melaksanakan eksperimen 3% mendapat skor paling tinggi iaitu 597. Ini adalah berdasarkan daripada laporan KPM 2019. Akhir sekali, bagi kajian tinjauan, 4 aspek resiliensi masih berada di tahap sederhana. Seterusnya, objektif kajian, persoalan kajian dan hipotesis kajian adalah selari, iaitu mempunyai 4 objektif kajian, 4 persoalan kajian dan 3 hipotesis kajian. Kepentingan kajian adalah meliputi pelajar, pensyarah dan bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam kajian ini, 2 teori telah digunakan iaitu teori kontraktivism dan teori 3 serampang resiliensi, manakala 2 model menyokong teori tersebut iaitu model ADI dan model kompetensi iceberg yang disesuaikan dengan resiliensi akademik. Berikut merupakan kerangka konsep kajian. Reka bentuk kajian pula merupakan reka bentuk kajian kuan-kual. Terdapat 3 fasa sepanjang pelaksanaan reka bentuk kajian iaitu fasa 1, analisis keperluan, fasa 2, reka bentuk pembangunan modul STREAM-ROD dan fasa 3, penilaian keberkesanan. Fasa 1 dan fasa 2 adalah melibatkan model ADI. Manakala fasa 3 melibatkan penilaian keberkesanan adalah terbahagi kepada 2 iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Pemilihan sampel adalah 40 orang kumpulan kawalan dan 40 orang kumpulan rawatan iaitu yang dinamakan sebagai kumpulan intek. Paparan berikutnya menggambarkan bagaimana pembangunan modul dilaksanakan. 3 instrumen kajian merangkumi data kuantitatif manakala 1 instrumen kajian mewakili data kualitatif. Demikianlah sudah pembentangan saya berkenaan proposal cadangan untuk tugasan individu ini. Saya berharap agar kajian ini adalah sebagai contribution of knowledge di mana inovasi garapan unsur psikologi ke dalam pendidikan sains memberikan satu variasi kepada pendidikan STREAM di negara kita khasnya dan dunia umumnya. Dari segi kefahaman STEM, ianya dapat meningkatkan pengetahuan aplikasi dan penaklukan pelajar, begitu juga dari segi kemahiran proses sains yang memberikan nilai tambah serta aspek kemahiran sosial, sokongan sosial, efikasi matlamat, tingkah laku keutamaan perancangan yang dilihat dalam perspektif resiliensi akademik. Sekian.